saya melihat bahawa sepanjang 22 bulan kita menjadi kerajaan, orang di luar sana menyatakan bahawa banyak perkara-perkara manifesto yang gagal kita laksanakan sewaktu kita menjadi kerajaan. Ini kita kena akui dengan jujur bahawa banyak, memang betul memang banyak manifesto yang masih lagi kita tidak dapat laksanakan. Tetapi kita jangan lupa bahawa rakyat memberi mandat kepada Pakatan Harapan untuk 5 tahun. Bukan untuk sebulan, 2 bulan, 10 bulan ataupun 22 bulan. Ya. Dalam 5 tahun sepatutnya itulah waktu rakyat boleh menghukum kerajaan ini. Walaupun kalau ikut logiknya, 5 tahun memang agak sukar juga untuk membina negara yang lebih baik, ya, seperti mana yang kita janjikan. Tetapi paling kurang 5 tahun sepatutnya diberikan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi 22 bulan dinilai sebagai kerajaan yang gagal. Kita akui memang ada beberapa perubahan yang kita lakukan. Cuma malangnya kita tidak ada komunikasi, Menteri Komunikasi yang tidak memainkan peranannya untuk menyebarkan apa yang baik yang kita lakukan. Tetapi ada juga perkara-perkara yang sepatutnya tidak perlu kita lakukan, tetapi kita lakukan. Yang sepatutnya Perdana Menteri waktu itu berbincang dengan teman-teman, ya, untuk tentang berkenaan dengan dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Tapi pada awal Tun menjadi Perdana Menteri pun saya melihat bahawa nampak, ya, tindak tanduk Tun seolah-olah untuk menjadikan Pakatan Harapan ini sebagaimana beliau memimpin UMNO Barisan Nasional satu ketika dahulu, di mana beliau mahu semua kehendaknya, beliau mahu apa yang beliau inginkan dalam negara ini haruslah diikut dan dipatuhi. Dan sebab itu tak pelik kalau bermula beliau jadi Perdana Menteri, beliau nak jadi Menteri Pendidikan, ya. Nasib baik ada teman-teman kita bising Perdana Menteri tidak boleh memegang apa jawatan, maka beliau pun tinggal letakkan jawatan dan pergi kepada Mazli balik. Itu di antara mula-mula yang mudah dah lupa apa yang kita nak lakukan kepada negara kita untuk menjadikan reformasi sebagai asas pembentukan dasar dalam kerajaan. Dan banyak lagi, ya, seperti pelantikan beberapa JSC dan juga jabatan penting dalam kerajaan, program negara, Pesuruhjaya, SPRM dan sebagainya sepatutnya dibincangkan di peringkat parti, Pakatan Harapan, dibincangkan kabinet dan parlimen dan sebagainya, seperti mana yang kita selalu janjikan, ya, waktu kita berkempen. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Tun. Bahkan beliau menggunakan kuasanya melantik orang-orang yang beliau rasakan memberi manfaat dan keuntungan kepadanya, cita-citanya. Contohnya seperti Pesuruhjaya SPRM, beliau meletakkan Latifah Koya. Semua tahu bahawa hubungan Latifah Koya dengan Presiden Keadilan tidak begitu baik. Latifah Koya dan antara pemimpin yang sering mengkritik dan juga menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi ini bukan isunya adalah apabila Tun melantik Latifah Koya mengetuai SPRM, sepatutnya dari segi adabnya Tun kenalah bercakap dulu dengan Presiden Keadilan, kerana Latifah Koya waktu itu adalah pemimpin keadilan. Sepatutnya minta pandangan daripada Presiden Keadilan, tapi tidak. Beliau melantiknya terus sebagai mengetuai SPRM, ya. Dan bila ada di antara kita yang bertikaikan bahawa kenapa lantikkan orang politik mengetuai SPRM, beliau ubah, beliau suruh Latifah Koya letak jawatan, tapi beliau tetap juga mahu Latifah Koya ini mengetuai SPRM, ya. Itu cara beliau untuk untuk menjadikan cita-citanya berjaya. Beliau buat macam tu. Sedangkan kita tahu, ya, Latifah Koya ini adalah di antara orang yang sentiasa tidak sependapat dan juga selalu menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti juga Azmin Ali. Sedangkan nama Azmin Ali tidak ada dalam senarai yang dibawa oleh keadilan untuk dilantik sebagai menteri, ya. Biasanya dalam sebuah kerajaan, apabila dibentuk kerajaan untuk membentuk kabinet, setiap parti akan membawa senarai nama untuk dicadangkan kepada Perdana Menteri untuk dilantik sebagai menteri. Dan keadilan tidak meletakkan Azmin sebagai menteri ketika itu, kerana Azmin telah pun mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor, ya, sebagai Menteri Besar Selangor. Jadi keadilan tidak meletakkan nama Azmin. Tetapi Azmin dan juga Tun Dr. Mahathir ini ada perancangannya tersendiri, dan Azmin sanggup, ya, meletakkan jawatan Menteri Besar Selangor semata-mata untuk mengikuti
arahan Tun dan kehendak Tun untuk menjadi Menteri Kanan yang menjaga ekonomi, satu jawatan yang agak penting juga. Jadi saya pelik mengapa suara pandangan daripada Presiden Parti Keadilan ini tidak diambil kira oleh Tun, dan nampaknya di situ kita dah nampak permainan politik Tun Dr. Mahathir dalam Pakatan Harapan. Sebab itu saya tak pelik banyak manifesto dan juga janji-janji kita di dalam Pakatan Harapan ini gagal kita lakukan bukan kerana kita tidak ada keuangan, tetapi kita tidak ada kekuatan politik dan tidak ada langsung sikap bertanggungjawab kita. Bagaimana kita nak menunaikan janji-janji kita kepada rakyat. Contohnya macam Lainas. Ya, saya amat simpati dengan Wabi Hajah Fauzah Saleh, tu ada gambar belakang. Saya amat simpati dengan beliau, ya. Kerana perjuangan Lainas ini, kalau bila sebut Lainas, bauxite dan sebagainya, semua orang akan terbayangkan ahli Parlimen Kuantan, Wabi Fauzah Saleh. Beliau bercakap itu lantang sama ada di luar negara, di Parlimen dan juga di dalam ceramah kempen sebelum PRU. Bahkan kita di Pahang berjaya menggerakkan aktivis sukarelawan yang tidak dibayar pun untuk berjalan kaki daripada Kuantan sampai ke Kuala Lumpur. Ya, yang muda, yang tua, lelaki, perempuan. Ya, saya juga turut serta walaupun saya tak berjalan, tapi saya terlibat dalam program ini. Sampai ke Kuala Lumpur, menyerahkan memorandum. Ramai yang tak sampai pun di pertengahan jalan, ya, kerana sakit kaki, bengkak dan sebagainya. Dinasihatkan oleh doktor tidak meneruskan perjalanan. Dan ramai juga yang sampai pecah-pecah kaki sampai Kuala Lumpur untuk menentang kilang Lainas. Dan ini disokong masa itu oleh Zuraida, disokong juga oleh Azmin, Wa Azizah. Semua kepimpinan Pakatan Harapan menyokong kempen ini. Dan kita bawa perkara ini sampai ke Parlimen Memorandum. Semua dalam Pakatan Harapan memberikan sokongan kepada kempen anti Lainas. Tetapi apabila kita menjadi kerajaan, di mana kita nak letak muka kita apabila Tun Dr. Mahathir meneruskan kilang ini? Yang jadi mangsa siapa? Ya, kami orang Pahang. Kita di Pahang ini nak menjawab dengan ya biasa orang UMNO dan sebagainya. Mereka akan mainkan isu ni. Kamu dulu lawan Lainas, bila kamu jadi kerajaan, kamu luluskan nasihat Lainas. Kita nak jawab macam mana? Tetapi nasib baik, Wabi Fauzah Saleh tetap dengan tegas dan juga masih lagi berpendirian bahawa beliau tidak bersetuju dengan Lainas. Sebab itu beliau dapat jadi timbalan menteri saja. Patutnya nama beliau diangkat oleh keadilan bukan sebagai timbalan menteri. Beliau orang yang begitu lama dalam keadilan. Ini orang yang tokoh keadilan, ketua wanita keadilan yang pertama. Beliau adalah seorang ahli politik dalam keadilan yang menang 3 penggal berturut-turut. Sepatutnya beliau memang layak, ya, keadilan meletakkan beliau sebagai menteri penuh. Tetapi beliau diletakkan sebagai timbalan menteri. Yang jadi menteri penuh siapa dia? Orang yang baru 2-3 hari dalam politik, Syed Saddiq, ya, Mazli Malik, Rina Harun. Ni yang baru-baru 2-3 hari, beberapa hari sebelum PRU masuk politik, jadi menteri penuh. Orang yang berjuang berpuluh-puluh tahun, yang zaman era reformasi lagi dah berjuang, hanya jadi timbalan menteri. Sebab apa? Beliau tahu Fauzah Saleh ini tidak boleh berada dalam kabinet beliau sebagai menteri penuh. Kerana beliau berpegang kepada prinsip, ya. Jadi Tun Dr. Mahathir dia lebih suka kepada orang yang boleh beliau abadilah, ya. Orang yang selalu hormat beliau sebagai pemimpin dan sebagainya, dan tidak boleh menyanggah beliau. Di situ waktu itu kita dah lihat bagaimana Mahathir sudah mula melupakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini berbeza sewaktu sebelum PRU, ya, sebelum PRU, di mana beliau sanggup jumpa Anwar di penjara di mahkamah beberapa kali, ya, untuk menunjukkan kepada Datuk Seri Anwar bahawa beliau ni orang yang sudah insaf, orang yang ingin ikhlas berjuang dalam Pakatan Harapan dan sebagainya. Dan saya rasa tak mudah juga untuk Datuk Seri Anwar memberikan restu menerima Tun sebagai Perdana Menteri. Tetapi demi rakyat, dan Anwar memikirkan demi rakyat, dan beliau sedar beliau berada dalam penjara. Rakyat mahukan beliau menjadi Perdana Menteri, tetapi beliau berada dalam penjara. Tetapi daripada kita tidak boleh nak berjuang, tidak boleh meneruskan perjuangan, maka Anwar Ibrahim terima Tun sebagai Perdana Menteri. Dan ini patutnya Tun jadikan satu, kalau Tun ni orang yang ada nilai
moralnya ataupun imannya. Kalau orang yang beriman ya, yang selalu berpegang pada janji, tidak menipu dan juga tidak khianat ya, dengan rakyat dan juga dengan parti. Dan sepatutnya Tun selepas hampir 2 tahun ataupun selepas 2 tahun beliau sepatutnya memberikan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sebelum kerajaan jatuh, kita dah melihat dah ya, langkah-langkah Tun tidak ada sedikit pun rasa ataupun usahanya untuk menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila ditanya oleh wartawan, bila ditanya oleh sesiapa pun, bila beliau nak letakkan jawatan, beliau kata sehingga ekonomi pulih, kemudian beliau kata 2 tahun, kemudian beliau kata selepas APEC, macam-macam alasan, sehinggalah kita semua tahu bahawa pada mesyuarat Presiden, ya, Majlis Presiden Pakatan Harapan sebelum kerajaan Pakatan Harapan tumbang, di mana ada usaha untuk memecah belahkan Pakatan Harapan pada malam itu, di mana desakan-desakan dibuat untuk Tun memberikan tarikh meletakkan jawatan. Tetapi Anwar Ibrahim ni orang yang bijaksana dan beliau tahu bahawa terdapat ya, usaha-usaha untuk memecah belahkan Pakatan Harapan, dan taktik itu digunakan oleh Azmin, Zuraida dan sebagainya. Beliau mahukan supaya Pakatan Harapan masa itu berpecah, dan beliau boleh gunakan alasan perpecahan Pakatan Harapan ini untuk menghalalkan tindakannya bersama dengan Muhyiddin untuk menubuhkan kerajaan baru. Ini taktik dia. Tetapi Anwar dapat baca dan Anwar segera ya, menghalang tindakan ataupun taktik mereka, dan Anwar bersetuju bahawa Tun boleh jadi Perdana Menteri selepas APEC. Tarikh kosong, terpulang pada Tun dan sebagainya. Jadi ini amat mengecewakan Azmin. Sebab itu selepas mesyuarat Majlis Presiden, Azmin meninggalkan PC bersama dengan Zuraida ya, merasa kecewa kerana cita-citanya untuk melihat perpecahan berlaku pada mesyuarat terakhir itu gagal. Ini kerana adalah di atas kebijaksanaan Anwar untuk menggagalkan perancangan jahat Azmin dan juga Muhyiddin dan juga Zuraida. Ya. Ini Anwar boleh baca, dan saya pelik kenapa Tun tidak boleh baca. Sedangkan Tun tahu awal-awal lagi, bahkan Anwar setiap minggu datang berjumpanya di pejabat. Dan Anwar seperti mana yang kita sebut, yang kita tahu, Anwar pernah katakan bahawa beliau berjumpa dengan Tun bukan sembang-sembang kosong. Beliau menyatakan pandangan, teguran, kritikan ya, sebab Anwar tidak akan gunakan media di khalayak ramai untuk menghentam Tun. Di luar, Anwar selalu sebut bahawa kita hendaklah memberi kepercayaan kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tetapi apabila beliau berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir di pejabat, banyak teguran yang Anwar berikan kepada Tun Dr. Mahathir, pandangan dan sebagainya, termasuk dengan isu Azmin menjadi Menteri Ekonomi, berjumpa dengan berapa ramai pemimpin UMNO, 20 lebih pemimpin UMNO ke rumahnya makan malam, ditawarkan dengan projek. Ini bukan kita sebut, ini didedahkan sendiri oleh seorang ketua bahagian UMNO dalam mesyuarat perwakilan. Beliau mengatakan beliau dapat projek daripada Azmin di rumah Azmin dalam makan malam. Dan perkara itu diketahui oleh Datuk Seri Anwar, dan beliau memberikan dan beliau membuat teguran ini kepada Tun Dr. Mahathir waktu itu sebagai Perdana Menteri supaya mengambil tindakan, kerana Azmin dilantik oleh Perdana Menteri mengeruti kabinet. Paling tidaknya Tun Dr. Mahathir memberi teguran kepada Azmin. Tetapi ini tidak berlaku, dan Azmin nampaknya bermaharjalela menggunakan jawatannya sebagai Menteri Kanan, pergi sana bagi tawaran peruntukan kepada Kelantan 4 juta dan sebagainya. Ya, bila warga Felda tanya tentang janji kita menghapuskan hutang Felda, kita jawab tak ada duit. Tak ada duit. Bila pelajar-pelajar bertanya tentang PTTN, kita pun kata kita tak boleh nak buat sebab tak ada duit.